Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, Innal ladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Wa qala habibuna al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam fima akhrajahu al-Bukhari fi sahihihi bi sanadihi an Abi Dzar radhiyallahu anhu wa bihi qala An Abi Dzar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atani atin min rabbi fa akhbarani aw qala basyarani annahu man mata min ummati la yushriku billahi syai'an dakhala al-jannah. Qultu wa in zana wa in saraqa, qala wa in zana wa in saraqa. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Alhamdulillah, yang dihormati Al-Fadil Tuan Imam beserta dengan jawatan kuasa dan pengurusan Surau Al-Ikhlas, seterusnya muslimin dan muslimat, hadiri dan hadirat, tuan-tuan dan puan-puan, saudara dan saudari yang dihormati sekalian. Pertama sekali, marilah sama-sama kita bersyukur kepada Allah. Kita bersyukur kepada Allah dengan dua perkara. Yang pertamanya ialah syukur ini, yang pertamanya ialah kita sentiasa mengingati Allah yang memberikan kepada kita segala pemberian, segala nikmat, dan memuji, mengagungkannya. Yang keduanya ialah syukur ialah menggunakan nikmat yang diberikan oleh Allah itu pada jalan ketaatan kepada Allah, menggunakan mata yang diberikan pada jalan yang diredai oleh Allah, menggunakan segala pemberian itu pada ketaatan pada Allah. Itulah orang bersyukur, dia memenuhi dua ciri tersebut. Jadi alhamdulillah, mudah-mudahan kita termasuk dalam kategori orang yang bersyukur. Dan kita bersyukur sangat kerana di antara pemberian Allah yang paling besar sekali pada kita ialah yang paling mahal harganya ialah iman, iman dan Islam. Dan insya-Allah pada malam ni kita bicara sedikitlah sebagai tazkirah, peringatan kepada poin-poin yang sebenarnya kita sudah tahu, cuma peringatkan balik. Iaitu bila kita cakap soal aset yang paling mahal kita ialah iman. Iman dikira masa bila? Okey. Iman kita dikira semasa kita mengakhiri dunia, dan selepas itu dia akan berlaku permulaan pada akhirat. Maknanya iman kita ini akan dikira semasa kita mati. Sebagaimana ayat yang saya baca tadi, menjelaskan betapa penting kepada kita untuk istiqamah. Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu. Sesungguhnya dalam surah Fussilat ayat 30, Innal ladzina qalu rabbuna Allah, sesungguhnya mereka yang berkata Tuhan kami adalah Allah, maknanya yang beriman. Thumma istaqamu, kemudian mereka terus istiqamah, teguh di atas keimanan tersebut sampai bertemu dengan Allah dalam keadaan beriman. Maka disebut dalam ayat tersebut tatanazzalu alaihimul malaikah. Bila mati dalam keadaan beriman, dalam keadaan husnul khatimah, maka Allah utuskan malaikat turun membawa berita gembira. Tatanazzalu alaihimul malaikah, turunnya malaikat membawa berita gembira mengatakan alla takhafu, jangan kamu takut, wala tahzanu, dan jangan kamu berduka cita, jangan sedih, wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, bergembiralah kamu dengan syurga yang telah Allah janji. Ini orang beriman di saat kita maklumlah meninggalkan dunia,
hari pertama kita pergi ke akhirat dalam keadaan kita ditinggalkan keseorangan. Sebelum ni paling kurang ada juga benda lain. Yang ni kita seorang. Okey, dalam keadaan kita sebelum ini berada dalam ruang yang selesa, rumah yang besar, kereta yang selesa. Tiba-tiba kita dimasukkan dalam liang lahat yang muat-muat badan kita saja. Yang sebelum ni kita berada dalam keadaan yang terang benderang, siang terang, malam pun terang, tapi kita dalam kegelapan. Maka di saat itulah Allah utuskan berita gembira. Malaikat mengatakan tak payah takut, tak payah bimbang, kerana nama kamu sudah ada dalam syurga. Ini berita gembira kepada orang yang beriman dan mati dalam keadaan beriman. Ini yang insya-Allah kita cuba bincang sedikitlah sebagai motivasi kepada kita bahawa kita kena jaga ni nikmat paling besar. Okey, iaitu nikmat iman. Dan iman kita dikira di saat kita mati. Sebab itulah antara doa yang kita sentiasa berdoanya ialah Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Ya Allah, khatamkanlah hidup aku dalam keadaan mati yang baik, iaitu mati dalam keadaan beriman. Bila kita bercakap soal husnul khatimah, yang pertama sekali cirinya ialah mati dalam keadaan beriman. Okey, nombor 2 letak sendirilah. Okey, mati dalam keadaan tenang, okey, dalam keadaan yang elok dan sebagainya lagi. Okey, jadi kita harapkan, kita mendoakan kita akan dikurniakan oleh Allah dalam situasi yang demikian. Maka itulah kejayaan paling besar kita. Kejayaan paling besar kita ialah bila kita mati dalam keadaan beriman kepada Allah. Okey, ada satu ayat lagi nak menjelaskan betapa pentingnya mati dalam keadaan beriman. Kalau tuan-tuan tengok dalam surah Al-Baqarah ayat 217, ini menjelaskan tentang bagaimana orang yang murtad kemudian dia mati. Dia mati semasa murtad tersebut. Mungkin 40 tahun dah Islam, okey, 40 kali pergi haji, tapi dia mati di saat dia murtad. Apa berlaku? Disebut dalam ayat tersebut, iaitu wa man yartadid minkum an dinih fayamut wa huwa kafir fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Wa man yartadid minkum an din, barang siapa yang murtad. Murtad maknanya dia masuk Islam, rosak Islam dia keluar balik. Semasa dia keluar daripada Islam, semasa murtad, fayamut, dia mati. Okey, maka Allah nyatakan wa huwa kafir. Bagaimana status dia? Kafir. Walaupun 40 tahun beramal. Okey, walaupun hebat ibadat dia. Okey, 40 juta dah bagi sumbangan sedekah. Tetapi dalam keadaan dia murtad pada waktu itu, pada saat itu dia kafir, dia mati. Maka ittifaq di kalangan ulama, ijma' di kalangan ulama mengatakan dia adalah kafir berdasarkan pada ayat. Apa berlaku kesan daripada rosaknya iman? Faulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah. Mereka ini gugur semua amalnya. Di dunia tak ada apa, kosong. Di akhirat juga tidak memberi sebarang manfaat apa yang dia buat, apa yang dia miliki. Wa ulaika ashabun nar, mereka ini penghuni neraka. Berapa lama ni? Hum fiha khalidun, mereka kekal selama-lamanya dalam neraka dan tidak akan cium bau syurga walaupun sekejap. Ini menjelaskan kepada kita bahawa iman kita dikira di saat kita mati, berdasarkan pada dua ayat tadi. Okay, ayat dalam surah Fussilat ayat 30, dalam surah Al-Baqarah ayat 217. Cuba tuan-tuan cek balik nanti. Okey, ini satu ingatan yang amat penting pada kita. Okey. Begitu juga dengan hadis ini. Hadis yang ana share dengan tuan-tuan dan puan-puan, senang kalau tak habis tuan-tuan boleh baca. Okey. Memang setayana ana buat nota, kemudian daripada nota ini ana ambil daripada beberapa sumber, kemudian ana bukukan. Okey. Jadi tak sempat buat buku lagi dalam proses insya-Allah. Tak tahulah, setahun kita tangguh. Okey, jadi dalam hadis ini jelas menjelaskan kita sebagaimana kita pegangan kita Ahlus Sunnah wal Jamaah berpegang bahawa orang yang mati dalam keadaan beriman, mati dalam tidak syirik kepada Allah, maka dia adalah mukmin.
walaupun dia buat dosa besar. Okey, sebab kalau Mu'tazilah, Khawarij umpamanya, ini golongan yang sesat dah. Okey, menyatakan bahawa kalau buat dosa besar kafir. Tapi kita tidak. Al-Sunnah mengatakan buat dosa besar, dosa besar. Maknanya kalau dia diazab di akhirat, lama dalam neraka. Tetapi orang beriman macam mana sekalipun tetap dia akan berakhir di syurga. Sama ada terus masuk syurga ataupun masuk neraka dulu. Selepas daripada bayar hutang dosa tersebut, akan dimasukkan ke dalam syurga. Dan sifat orang beriman masuk syurga ialah sekali menjejakkan kaki ke syurga, dia akan terus kekal dalam syurga sampai bila-bila. Itu sifat dia. Maknanya iman ini mahal. Macam mana teruk sekalipun, macam mana berat sekalipun keadaan dia, mungkin masuk neraka, mungkin lama dalam neraka. Tetapi bila dah habis dah pembalasan tersebut, akan dimasukkan ke dalam syurga. Dan sekali saja dia pijak kaki di syurga, akan terus kekal sampai bila-bila di syurga. Ini nak menjelaskan iman adalah sesuatu yang paling mahal, yang kita kena jaga. Kerana apa? Kerana memberi jaminan pada pemiliknya syurga, cepat ataupun lambat, itu saja. Okey, jadi berdasarkan kepada hadis ini, An Abi Dzar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atani atin min rabbi fa akhbarani aw qala basyarani annahu man mata min ummati la yusyriku billahi syai'an dakhala al-jannah. Qultu wa in zana wa in saraqa? Qala wa in zana wa in saraqa. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya ialah daripada Abu Dzar radhiyallahu anhu. Okey, Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu berkata, okey, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atani atin. Nombor 3 terbalik tu sebenarnya sallallahu alaihi wasallam. Tak tahu macam mana bila print dia jadi nombor 3 terbalik. Okey, sebenarnya sad, okey, lam ya. Okey, Allah sallallahu alaihi wasallam. Okey. Atani atin min rabbi, telah datang utusan daripada Tuhanku, iaitu malaikat Jibril alaihissalam. Okey. Fa akhbarani, lalu ia memberitahuku. Ataupun Nabi berkata basyarani. Basyara ni kalau kita belajar dalam bahasa Arab, dia ada makna lebih spesifik, iaitu bawa berita gembira. Kalau inzar, berita amaran. Ugu, kalau ugu inzar. Tapi kalau basyara, berita gembira. Okey, maknanya sama ada bawa berita ataupun berita gembira. Apakah berita gembira? Disebut selepasnya. Annahu man mata min ummati, barang siapa yang mati di kalangan umatku, la yusyriku billahi syai'an, tak syirik pada Allah sedikit pun. Maknanya mati dalam keadaan beriman. Dia iman dengan kufur ni, dia ada tak ada? Dia macam tu. Iman ada, kufur tak ada. Kufur datang, iman lagi. Dia tak boleh duduk sekali dalam satu masa. Adapun iman dengan amal, dia naik tu. Ada iman, ada amal soleh, iman naik. Ada iman tapi tak ada amal soleh, dosa maksiat, iman tubuh. Tapi kalau iman dan kufur, antara ada dan tak ada. Sebab itulah kalau kita tengok dalam satu hadis yang lain, dia sebut la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk syurga orang yang dalam hatinya walaupun sebesar darah, kecil saja, daripada sifat takabur yang boleh membawa kepada syirik, boleh membawa kepada kufur. Okey, sebab apa tak disebut tidak masuk syurga? Sebab bila ada iman walaupun sedikit, bila ada kufur walaupun sedikit, iman kosong. Ada yang jatuh. Bila ada iman walaupun sedikit, kufur kosong. Kufur tak ada. Dia sifat macam tu. Jadi di sini maknanya barang siapa yang mati dalam keadaan tidak syirik, maknanya dalam keadaan beriman. Apakah berita gembiranya? Dakhalal jannah, pasti dia akan masuk syurga. Okey, confirm. Okey ya, pasti dia akan masuk syurga. Sebab itu menggunakan kalimah dakhala. Dakhala ni fi'il madhi. Fi'il madhi ni ayat mudah kita nak faham, confirm. Dia macam tu. Maknanya pasti dia akan masuk syurga. Okey, qultu, aku bertanya. Perawi hadis ini itu Abu Dzar bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa in zana wa in saraqa. Okey, wahai Rasulullah, kalau dia berzina, kalau dia mencuri, okey, maknanya adakah dia akan masuk syurga juga wahai Rasulullah kalau dia buat dosa yang amat besar? Okey, iaitu berzina dan mencuri. Abu Dzar ni sahabat Nabi, memang orang kata
sahabat Nabi yang hebat-hebat. Soalan yang ditanya oleh Abu Dzar ini mewakili semua jenis dosa selain daripada syirik. Sebab apa? Sebab dosa ni dia ada dosa kecil, dia ada dosa besar. Dalam dosa besar pula dia ada dosa besar, dosa yang amat besar, yang lagi-lagi besar, dosa yang terbesar. Yang terbesar syirik. Okey, tak masuk ke senarai. Tetapi dosa yang amat besar antaranya ialah zina, mencuri, dosa yang amat besar. Sebab kerosakannya, mudaratnya bukan seorang, melibatkan masyarakat dan negara. 5 benda yang kita kena jaga. Maqasid syariah kan. Kalau rosak ni, rosak masyarakat kita, agama, okey, nyawa, akal, maruah dan nasab, harta. Mencuri ni melibatkan harta, melibatkan zina, melibatkan maruah dan nasab. Bermakna kalau rosak 5 ini, kita menderita dan kita kena bayar harga yang mahal. Macam hari inilah. Okey, berapa bilion setahun kita terpaksa duit kita mengalir keluar untuk pengawal keselamatan. Sebab apa? Sebab nak jaga keselamatan kawasan perumahan ni. Semua kena bayar RM5, RM100, RM50, RM100 setiap rumah. Sebab apa? Sebab nak jaga. Sebab apa? Sebab kecurian, okey, berleluasa. Sebab itulah dosanya bukan sekadar besar, dosa yang amat besar. Dosa berzina itu dosa yang amat besar. Bermakna dosa besar lain masuk sekali. Bahkan zina ni dia akan lagi besar. Contohnya sekiranya seseorang itu berzina dengan isteri kepada jiran dia. Kalau bukan sekadar besar, okey, lagi besar. Sebab apa? Mudaratnya lagi besar. Ataupun dia berzina dengan ipar dia, okey, membawa pada kehancuran pada keluarga itu sendiri, maka dosa itu bukan sekadar amat besar, lagi-lagi besar. Itu dosa. Jadi Abu Dzar tanya ni, kalau dosa yang amat besar ni, bagaimana wahai Rasulullah? Dia berzina, dia mencuri, tapi dia mati kerana beriman, adakah dia akan masuk syurga juga wahai Rasulullah? Itu maksud Abu Dzar. Maka Nabi SAW menjawab, qala wa in zana wa in sarqa. Walaupun dia berzina, walaupun dia mencuri, tetap dia akan masuk syurga juga, kerana kita ni berpegang dengan hadis. Al-Sunnah wal Jamaah berpegang bahawa buat dosa besar tidak menafikan iman. Okey, tidak menafikan iman, tapi dia menafikan kesempurnaan iman. Okey, ada umpamanya puak-puak Khawarij. Kita tahulah puak-puak ni puak yang dah kita reject pandangan mereka. Dia kata, apa bukti orang buat dosa besar ni kafir? Buat dosa besar ini maknanya kufur. Dia ambil hadis hadis pada Imam Bukhari dan Muslim. Ya, Nabi SAW menyatakan bahawa la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Hadis sahih ni. Tidak berzina seorang muslim yang berzina dalam keadaan dia mukmin. Okey, wala yasriku sariku hina yasriku wa huwa mu'min. Tidak mencuri seorang muslim yang mencuri dalam keadaan dia mukmin. Jadi mereka mengatakan hadis jelas dah beritahu bahawa tak beriman orang yang berzina, tak beriman orang yang mencuri, bermakna menafikan iman mereka. Kafir lah. Dia hujah macam tu. Kita balas balik. Okey, kita balas balik, kita kata banyak ayat, banyak hadis yang memang Nabi sebut tidak beriman seseorang itu sehingga ia kasih pada saudaranya sebagaimana ia kasih pada dirinya sendiri. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman seseorang itu hingga saya kasih kepada saudaranya sebagaimana ia kasih kepada dirinya. Adakah kufur? Tidak kufur. Maksud di situ ialah tidak beriman dalam braket iman yang sempurna. Bermakna tidak menafikan iman tapi menafikan kesempurnaan iman. Macam sama ya tadi. Bermakna orang yang berzina dia ada iman tapi iman tak sempurna. Sebab itu dia berzina. Okey, orang mencuri memanglah sepatutnya dia tak mencuri sebagai mukmin. Tapi kenapa dia mencuri? Kerana imannya tidak sempurna. Bukan menafikan iman tapi menafikan kesempurnaan iman dalam keadaan dia masih beriman. Sebab itulah kita Al-Sunnah wal Jamaah mengatakan bahawa orang buat dosa besar, dosa yang besar. Kalau masuk neraka ni Allah gambarkan seolah-olah kekal dalam neraka. Sedangkan kita tahu kekal dalam neraka ini adalah ciri orang yang tidak beriman. Disebut tadi kan, khalidina fiha. Mereka kekal selama-lama. Tapi kenapakah digambarkan dosa orang yang membunuh seumpama?
Dosa orang yang berzina dengan dosa dengan diletakkan seolah-olah setara dengan orang yang tidak beriman, kerana Islam nak menunjukkan bahawa jijiknya ataupun buruknya ataupun teruknya dosa tersebut seolah-olah, tapi bukan tidak beriman. Sebab itulah kalau kita tengok umpama tentang dosa besar, kalau kita nak tahu dosa besar Al-Quran senang. Yang pertama Allah larang. Allah larang. Yang kedua, di sebalik larangan Allah ada kesan. Kesannya ialah Allah kata aku sumbat neraka. Dosa besar. Okay, kesannya ialah celaan Allah. Kesannya ialah laknat Allah. Perbuatan tersebut dosa besar. Okey, anda ambil contoh. Katakanlah kalau kita tak faham bahasa Arab, tapi kita jumpa ayat umpamanya Jahannam, azabun nar. Cuba tengok terjemahan. Kalau itu larangan, maknanya ialah kesan dari larangan tersebut Allah ancam dengan neraka, itu dosa besar bila kita baca Quran. Jadi kadang-kadang maklumlah kita nak tengok terjemahan satu-satu ni mungkin lambat sikit. Okey, campur dengan malah sikit. Okey, malah tu ada sikit. Jadi kita ambil tengok isu. Contohnya lah, kita nak belajar dosa besar Al-Quran, kita jumpa beberapa ayat yang ayat ini sebut azabu jahannam, azabun nar, wa ma'wahun nar. Okey, Allah laknat wa la'anahu, maka itu tanda dosa besar kalau larangan. Okey, sebagai contoh, kalau kita tengok dalam surah An-Nisa ayat 93, tak silap nak cuba cek balik. Dia sebut wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan, wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan. Katalah kita tak faham ayat ni, tapi kita jumpa ayat fajaza'u jahannam. Okey, khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa a'adda lahu azaban 'azima. Cuba tengok terjemahan. Wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan, barang siapa yang membunuh orang mukmin dengan sengaja. Memang Allah larang membunuh. Fajaza'u, balasannya ialah jahannam, bermakna kesal daripada membunuh jahannam. Ini dosa besar. Okey, dalam ayat yang anda baca ni ada 5 tanda dosa besar. Ini antara contoh yang banyak. Okey, fajaza'u jahannam yang pertama. Maknanya balasannya ialah neraka jahannam. Bermakna larangan tersebut bila diancam dengan neraka, dia dosa besar. Okey, khalidan fiha. Ini nak jelaskan kepada kita. Khalidan fiha, mereka ini seolah-olah kekal dalam neraka. Bermakna adakah membunuh kekal dalam neraka? Tidak. Seolah-olah saja kekal dalam neraka menggambarkan orang membunuh dosa besar tapi tidak kafir. Bermakna kalau dia dihumbang ke dalam neraka mungkin tempoh yang amat lama. Kerana apa? Digambarkan seolah-olah. Bahkan Al-Imam Az-Zahabi menyatakan orang yang membunuh adalah dosa kedua terbesar selepas syirik. Padahal kalau dalam neraka. Okey, sebab itu dalam ayat ni ada 5 tanda dosa besar. Yang pertama tadi azabu jahannam. Okey, khalidan fiha, mereka ni seolah-olah kekal dalam neraka. Kekal betul-betul dalam neraka hanya orang tidak beriman. Tapi kenapa disebut seolah-olah kekal? Nak gambarkan membunuh adalah di antara amalan yang paling dibenci oleh Allah. Sebab itulah orang barat, okey, bila dimomokkan dengan Islam mengajar kepada terorisme, okey, ekstremisme, mereka buka Quran. Bila buka Quran, mereka jumpa ayat macam ni. Terkejut dia. Sebab kata Islam galakkan membunuh orang, sedangkan disebut di sini ancaman yang dahsyat daripada Allah terhadap membunuh. Dan ada ayat lain pula, apabila seorang membunuh, seolah-olah dia membunuh semua orang. Ini yang menjadikan mereka nak mencari fakta-fakta yang telah dibuat provokasi. Akhir sekali mereka melihat keindahan Islam. Okey, jadi dalam ayat tersebut yang pertama jahannam, yang kedua ialah khalidan fiha, seolah-olah kekal dalam neraka. Yang ketiga wa la'anahu wa ghadiballahu alaihi, Allah murka ke atasnya. Yang keempat wa la'anahu, Allah laknat ke atasnya. Yang kelima tanda dosa besar wa a'adda lahu azaban 'azima, Allah sediakan baginya azab yang pedih. 5 tanda dosa besar bagi orang yang membunuh. Memang teruk. Memang teruk. Maknanya biasa kalau kita marah kepada orang, kita akan ulang benda yang sama. Sebab marah sangat kan. Dia macam ni lah. Allah marah kepada orang yang membunuh ni adalah azab jahannam, kekal dalam neraka, seolah-olah kekal dalam neraka.
Okey, Allah murka kepadanya dan Allah laknat. Dua ini hanya digunakan untuk mereka yang telah dihapuskan oleh Allah. Kaum-kaum terdahulu yang dihapuskan oleh Allah, yang telah Allah turun bala, biasanya Allah menggunakan dua ayat. Ayat murka dan ayat laknat. Tidak akan digunakan untuk orang beriman. Tapi kenapa digunakan untuk orang yang membunuh? Bermakna Allah benci sangat. Okey, namun tidak sampai kepada tahap dia kufur. Tak sampai tahap kufur. Ini pegangan kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Okey, walaupun disebut demikian seolah-olah kekal dalam neraka, bermakna dia ini dari segi tempoh berada di neraka mungkin lama. Kenapa? Dosa ini dosa yang amat dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kelima, Allah ulang soalan yang pertama tadi. Baginya azab yang pedih. Kan neraka itu azab pedih. Bermakna ini kemurkaan Allah yang amat dahsyat pada orang yang membunuh. Namun begitu dia tetap kekal masih lagi mukmin yang asi, orang mukmin yang derhaka. Ini yang kita pegang sebagai pegangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Okey, bermakna bahawa perkara yang paling mahal kepada kita ialah mati dalam keadaan beriman. Ini paling mahal. Ini yang kita kena jaga. Okey, ini yang kita kena berusaha untuk kita maintain supaya kita dapat jaga pemberian terbesar daripada Allah. Bila mati kena beriman, macam mana sekalipun confirm syurga. Ini mahal. Okey, sama ada dia dihisap oleh Allah. Okey, dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey, kemudian amalnya banyak, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey, mendapat pengampunan daripada Allah, dapat syafaat lagi, dan Allah memberikan padanya rahmat. Kita ni sebenarnya kalaulah mengharapkan amalan kita semata-mata, mungkin kita tak layak masuk syurga. Tapi dengan rahmat Allah, Allah tak humban kita ke dalam neraka. Okey, ke mana kita? Ke syurga dengan rahmat daripada Allah. Okey, mana terus ke syurga. Tapi yang kedua ni, okey, dengan dosa yang amat banyak, okey, dia tidak bertaubat kepada Allah ataupun taubatnya tidak diterima oleh Allah, tidak mendapat syafaat dan tidak mendapat rahmat. Sebab orang yang nak mendapat rahmat daripada Allah, orang yang antara cirinya ialah tidak melakukan dosa besar ataupun tidak berterusan di atas kefasikan. Okey, akan dapat rahmat daripada Allah. Macam tadilah, kalau Allah sebut macam tu seolah-olah macam rahmat dah tak ada. Namun rahmat Allah melebihi murka. Bermakna kalau nak bagi rahmat kepada kita, insya-Allah dapat. Katalah tak dapat rahmat ni, maka dia dihumban ke dalam neraka. Berapa lama dalam neraka? Mungkin ribuan tahun. Satu hari di akhirat bersamaan dengan 1000 tahun. Mungkin ribuan tahun dalam neraka, ataupun puluh ribu tahun, ataupun panjang lagi. Tapi satu masa dia akan berakhir. Dan bila dah habis dah, akan dimasukkan ke dalam syurga, terus kekal dalam syurga sampai bila-bila. Ini nak menjelaskan bahawa iman kita adalah aset harta kita yang paling mahal sekali, yang kita kena jaga. Okey, sebab itulah yang pertama kita kena jaganya ialah jaga daripada iman kita bila rosak. Iman kita nak rosak cukup mudah. Okey, kita ambil Islam, kita engkar. Okey, solat wajib, kita kata solat ni tak wajib, kita engkar, rosak Islam kita. Kita ambil, kita perlekehkan dia, kita hina dia, kita mempermain-mainkan dia, rosak Islam kita. Bukan banyak. Sebab itulah kena jaga iman. Dan yang paling menakutkan kita ialah, tuan-tuan boleh tengok dalam surah Az-Zumar ayat 65. Cuba cek. Di mana Imam Qurtubi dalam menjelaskan ayat ni, Imam Qurtubi kata ayat ni bahaya. Bukan bahaya ayat, mana untuk kita. Ayat tersebut di mana Allah SWT menyatakan la in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Sekiranya kamu syirik kepada Allah, nescaya akan terbatal seluruh amal kamu. Wa in la in asyrakta, sekiranya kamu syirik kepada Allah, la yahbatanna amaluka, seluruh amal kamu akan terbatal. Ada dua pandangan dalam bab ni. Imam Qurtubi dalam mentafsirkan, yang pertama pandangan Imam Syafi'i. Ana ringkaskan ya. Imam Syafi'i kata ayat ini khusus untuk Nabi, bukan untuk umat Nabi. Dalam keadaan Nabi Allah jamin tidak akan syirik. Okey, sebagaimana Allah jaga daripada buat dosa.
apa lagi syirik. Cuma ala sabilit taghliz, nak beritahu dahsyatnya syirik ini, seolah-olah akan gugur seluruh amal kamu. Bermakna kalau umat Nabi berlaku syirik, tak gugur lagi, kecuali dia syirik, dia berterusan di atas syirik, dia mati kerana syirik, gugur habis-habis. Tapi kalau dia kembali pada Islam balik, dalam kes haji contohnya, dia tak payah pergi haji sekali lagi, sebab haji belum batal lagi. Ini menurut Imam Syafi'i. Tetapi menurut Imam Malik, ayat ini bukan khusus untuk Nabi. Ayat ini ayat umum. Biasalah kan ayat dituju untuk Nabi, maksudnya untuk umat Nabi. Dan tidak ada yang menyatakan takhsis, pengkhususan. Lain asyrakta, sekiranya kamu syirik, kamu ni merujuk pada umat Nabi. Sebab Nabi memang Allah jaga. La yahbatanna amaluka, nescaya akan gugur seluruh amal kamu. Maka pandangan ini pandangan Imam Malik. Tadi Imam Syafi'i. Imam Malik kata, bila berlaku saja syirik, sekali saja syirik, gugur seluruh amal kita yang berpuluh-puluh tahun. 40 tahun kita beramal, gugur habis, tinggal kosong, tak ada satu sen. Bila mengucap kalimah syahadah balik, masuk Islam balik, start pada satu balik. Haji tadi 40 kali pergi haji, semua batal, wajib pergi sekali lagi seumur hidup. Ini pandangan Imam Malik. Dan Imam Qurtubi lebih kecenderung pada pandangan Imam Malik. Bermakna kalau tengok pandangan takut gitu, bermakna bila berlaku syirik, habis amal kita kosong. Sebab itulah kena jaga sangat-sangat, kena belajar perkara yang boleh merosakkan iman. Sebab apa? Sebab kalau rosak iman, habis gitu. Okey, rosak habis. Okey, itu di antara perkara yang boleh kita ambil daripada iktibar. Iktibar kematiannya ialah kita kena mati dalam keadaan beriman. Itu poin dia. Okey. Yang kedua ialah bagaimana cara kita nak supaya kita mati dalam keadaan beriman kepada Allah. Okey, kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Kenapa? Kerana dia penting. Yang pertama tadi ialah kita minta dengan Allah, sentiasa berdoa kepada Allah, Allahumma khtim lana bi husnul khatimah wa la taqtim alaina bi su'il khatimah. Okey, maknanya kita sentiasa mohon kepada Allah supaya Allah jaga iman kita di saat kita diuji oleh Allah dengan ujian yang tak tahu apa akan berlaku di akhir hayat kita. Okey, itu yang pertama. Yang keduanya ialah kita hendaklah berusaha untuk jaga iman kita. Sebab iman kita boleh naik, boleh turun. Okey, iman kita ni dia boleh naik dan boleh turun. Ada dua cara nak jaga iman kita. Yang pertama ialah dengan ilmu, yang kedua ialah dengan amal. Kena maintain dua. Okey, dengan ilmu dan amal, insya-Allah, okey, di antara cara yang kita boleh untuk jaga iman kita, insya-Allah. Okey, dalam perasaan. Okey tak okey, tengok dosa kita. Di saat kita buat dosa, kita ada masalah Allah. Tapi di saat kita berdosa, kita terus bertaubat, itu tanda iman kita cantik. Tapi kalau buat dosa, terus dengan dosa, okey, berterusan dengan dosa, bangga dengan dosa, tanda iman kita kena baik. Itu tanda aras. Antara tanda lain lagi, lihatlah sejauh mana kecintaan kita kepada Allah dan Rasul. Okey, berdasarkan kepada hadis, thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Banyak tanda. Salah satu yang anak nak hurai kalau sempat pada malam ni sikit ya, dosa. Cuba tengok ayat dalam surah Ali Imran ayat 135. Okey. Iaitu orang yang baik ialah bukan orang yang tak pernah buat dosa, sebab kita bukan maksum. Orang yang baik, iman yang baik ialah bila buat dosa, cepat ia bertaubat kepada Allah. Tanda iman dia cantik. Jadi kita maintain dengan sifat tersebut. Supaya apa? Supaya kita nak iman kita ini berterusan, sampailah bertemu dengan Allah dalam keadaan beriman. Sebab iman ni dia naik turun. Okey, naik turun, tapi biar dia maintain, jangan turun. Okey, kalau naik itu iman para nabi. Jadi apa yang boleh dia buat? Antaranya ialah dosa. Okey, ini salah satu yang saya sebut di awal tadi ialah jadilah orang yang bersyukur. Orang yang bersyukur ni dia selamat. Dia selamat. Kenapa? Kerana iblis dah mengaku dah. Allah dah menjelaskan bahawa orang yang bersyukur ni, iblis kata aku tak boleh nak apa. Kalau tuan-tuan tengok dalam surah
Al-A'raf ayat 16, ayat 17. Bagaimana iblis berjanji kepada Allah, qala fa bima aghwaytani la aqudanna lahum siratal mustaqim. Ya Allah, sebagaimana kamu telah menjadikan aku sesat, aku akan halang mereka pada jalanmu yang lurus. Thumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Kemudian aku akan mendatangi mereka pada arah depan, belakang, kanan, kiri, sehingga kamu tidak akan dapati ramai di kalangan mereka bersyukur. Maknanya adalah orang yang bersyukur dia selamat. Oh, sebab iblis memang nak jadikan kita ini tak bersyukur. Apa yang syukur yang disebut tadi? Dua kena ada. Sentiasa ingat Allah dan sentiasa kembali ataupun berada dalam ketaatan pada Allah. Kalau ada dua ciri ini, insya-Allah selamat. Kita ambil contoh dosa tadi. Dalam surah Ali Imran ayat 135. Umpama disebut dalam ayat tersebut, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah fastaghfiru li dhunubihim wa man yaghfiru dhunuba illa Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lam. Ini nak beritahu hebatnya orang yang bersyukur. Okey, dalam kes dosa tadi, orang bersyukurnya ialah dia tak akan duduk lama terus. Ini selamat. Walladzina idza fa'alu fahishatan, iaitu mereka yang melakukan perbuatan keji, dosa besar ataupun dosa kecil. Aw zalamu anfusahum, ataupun mereka yang menzalimi diri mereka sendiri. Ini confirm dosa besar. Apa yang perlu mereka buat bila kita buat dosa? Sebab dosa ini menjauhkan kita dengan Allah. Dan syaitan memang akan mendekati kita depan, belakang, kiri, kanan dengan dosa supaya dia dapat sesatkan kita. Di saat kita buat sesuatu yang menyebabkan syaitan akan menyesatkan kita, orang bersyukur dia selamat. Bagaimana? Zakarullah. Ingat kepada Allah. Siapakah orang ingat kepada Allah? Orang bersyukur. Okey, kesan pada zakarullah, ingat kepada Allah, fastaghfaru. Fa ni kalau kita belajar dalam bahasa Arab, fa ni tindakan responsif, segera. Lepas ingat kepada Allah, bersegera bertaubat kepada Allah. Bersegera memohon keampunan kepada Allah. Maknanya kembali kepada Allah. Dua ciri ni ada pada orang bersyukur, iaitu sentiasa ingat kepada Allah dan kembali kepada Allah. Kembali pada ketaatan kepada Allah. Okey, maka syaitan sukar untuk nak menyesatkan kita. Okey, bila jadi hamba yang bersyukur kepada Allah dengan dua ciri tadi, sentiasa ingat kepada Allah, takrif bersyukur dua ni. Sentiasa ingat kepada Allah, sentiasa menyebut nama Allah, memuji Allah. Yang kedua, menggunakan segala nikmat pada jalan Allah, pada ketaatan kepada Allah. Maka di saat dia buat dosa, orang yang bersyukur kepada Allah, dia akan selamat, sebab di saat dia buat dosa, cepat-cepat dia ingat kepada Allah. Okey, dia ingat sendiri, ataupun majlis ilmu ni, ingat dia kepada Allah. Sahabat yang baik beri nasihat, dia muhasabah, itu ingat kepada Allah. Okey, sebab itulah dalam setiap perbuatan kita sentiasa kena sebut nama Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, dalam kes COVID ni, okey, di samping langkah-langkah pencegahan kita buat, jangan lupa untuk baca doa Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul 'alim. Kadang-kadang bukan main kita jaga, tapi sayang tak baca doa. Kan Nabi ajar kepada kita supaya ikhtiar kena menyeluruh. Okey. Jadi ingat kepada Allah, lepas ingat kepada Allah, lantas ia terus bertaubat, memohon keampunan kepada Allah. Maknanya kembali kepada Allah, mentaati Allah, dia selamat. Ini di antara cara bagaimana di saat kita nak jaga iman kita, kita kena berusaha supaya kita ini sentiasa maintain dengan iman kita. Bagaimana nak maintain iman kita di saat kita buat dosa? Jadi hamba yang bersyukur kepada Allah. Dan iblis dah mengaku dah, orang bersyukur kepada Allah, dia tak boleh nak buat apa. Kenapa? Ada dua ciri. Sentiasa ingat kepada Allah dan sentiasa mentaati Allah. Mentaati Allah, orang yang buat dosanya ialah bertaubat, beristighfar. Selamat kita. Alhamdulillah. Itu sebagai satu contoh daripada banyak-banyak contohlah. Okey. Jadi yang boleh simpulkan di sininya ialah bagaimana kita nak maintain iman kita. Okey, iaitu dan iman kita dikira di saat kita bertemu dengan Allah, iaitu kita mati. Okey, biarlah kita mati dalam keadaan beriman kepada Allah, husnul khatimah. Yang pertama ialah kita sentiasa mohon kepada Allah supaya Allah pandu kita, supaya Allah jaga kita. Maka bila kita nak Allah jaga kita, kita jaga Allah dulu. InsyaAllah Allah akan jaga kita.
Yang keduanya ialah kita kena tengok tanda-tanda iman kita baik tak baik. Ada penanda aras. So bila iman kita nampak kurang, improve lah. Bila iman kita maintain, maintain lah. Salah satunya yang sebut tadinya ialah dosa. So bila buat dosa, apa yang perlu kita buat? Ayat tadi, ayat 135 menceritakan orang yang buat dosa, yang Allah rahmatnya ialah dia sentiasa ingat kepada Allah. Bila ingat kepada Allah, dia insaf. Sebab dosa ni Imam Ghazali kata ada dua. Kalau untung buat, yang pertama ialah rugi, dia membawa kemudaratan. Yang di dunia dia membawa kemudaratan kepada orang, di akhirat dia mendapat mudarat. Adakah untung? Tak untung. So kenapa kita buat? Sebab kita lalai, kita lupa. Yang keduanya ialah dosa ini hijab antara kita dengan Allah. So bila hijab antara kita dengan Allah, hidup kita tidak ada keberkatan. Hidup kita tidak ada, maknanya tidak memberi manfaat apa-apa. Jadi tak untung. Bila tak untung, kenapa kita buat? Kalau untung buat. Jadi itu yang telah disebut oleh ulama kita tentang dosa. Jadi bagaimana caranya? Sentiasa ingat kepada Allah, dan bila kita ingat kepada Allah, maka dia akan menginsafkan kita, lantas kita akan terus bertaubat, memohon keampunan di atas dosa tersebut, walam yusirru ala ma fa'alu, dan mereka tidak berterusan di atas dosa yang mereka buat. Maka alhamdulillah, ini cara yang boleh kita buat, yang boleh kita ikhtiarkan untuk nak maintain dengan iman kita. Mudah-mudahan kita istiqamah dalam keimanan dan dikurniakan husnul khatimah dan bertemu dengan Allah dalam keadaan mukmin. Imanan kamila, dengan iman yang sempurna. Itulah kejayaan terbesar bagi orang mukmin bila boleh mati dalam keadaan beriman kepada Allah. Adapun yang lain tak sempat nak huraikan. Tuan-tuan boleh bacalah sikit sebanyak tentang poin-poin yang ada maksud sini. Antaranya ialah mati ini sebenarnya dalam Islam transit hukumnya, bukan ending. Jadi bila ada masalah jangan bunuh diri. Ada masalah, Allah beri masalah kepada kita sebab Allah nak bagi rahmat kepada kita. Kita anggap macam tu. Hadapilah dengan tenang, hadapilah dengan sabar, kerana Allah uji kita, kerana Allah nak bagi syurga. Sebab itulah Umar Abdul Aziz berpesan kepada salah seorang pekerjanya yang bernama Ambas. Dia kata, Ya Ambasah, akfir dhikral maut. Kamu kena banyak ingat mati, maknanya akhirat. Fa in kunta wasi'al 'aish dayyaqhu 'alaik. Kalau kamu lapang hidup kamu, pangkat besar, harta banyak, banyak kelebihan, bila ingat mati, sempit dada kamu sebab banyak soalan akan ditanya oleh Allah. Maka kamu akan berhati-hati menguruskan kelebihan tersebut. Fa in kunta dhiqal 'aish, sekiranya kamu hidup kamu sempit, diuji dengan macam-macam ujian, macam-macam kesusahan. Tapi kalau kamu ingat mati, wasa'ahu 'alaik, akan melapangkan kamu, kerana Allah uji kamu di sini, Allah ambil sebahagian daripada kamu, Allah simpan di akhirat. Allah nak bagi syurga kepada kita. Jadi kenapa sampai tahap nak bunuh diri? Jadi dalam Islam, mati hukumnya transit, perjalanan panjang lagi. Bekalannya berbeza. Kalau sekarang ni kita makan nasi, minum air, sekarang ni di akhirat dosa pahala. Sebab tu orang beriman, orang berwawasan, bila dia buat sesuatu dia akan tilik, aku boleh apa di akhirat. Kalau boleh pahala, go teruskan. Kalau boleh dosa, tak pasal. Sebab apa? Tak berbaloi. Itu di antara kehidupan kita sebagai orang beriman. InsyaAllah mudah-mudahan selamat kita. Sentiasa ada reminder dalam kehidupan kita, dosa pahala, syurga neraka. Maka terarah kehidupan kita. Bukan tak nak ambil rasuah, nak kaya mudah, bukan tak nak, tak berbaloi. Dengan kita kumpulkan segala kekayaan di dunia, masuk neraka sekejap, terlalu ringan segala kekayaan, segala kelebihan ini. Neraka sekejap itu terlalu berat. Jadi tak padan. Jadi bila tak padan, kita akan maintain dengan akhlak kita sebagai seorang Muslim, insya-Allah. Jadi sekali itu dulu untuk kali ini, dan mohon kemaafan sekiranya tak sempat nak sampaikan maksud. Sebab kadang-kadang nak buat conclusion tu kadang-kadang agak tergesa-gesa sedikit. Ala kulli hal, sikit sebanyak sebagai perkongsian lah kepada kita nak